Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini dapat juga kita bersama, walaupun sedikit lambat. Bukan sikit, banyak lambat. Asalnya malam tadi salah makan kat mana tu, perut ni jadi lain, jadi duduk gerak ke tandas. Lepas tu pagi tadi bangun dah, lepas tu gatai, baring kejap, baring tertidur. Bangun 6.50 baru bangun. Allah Akbar, kelang kabut yang subuh. Tu tanya Burhan, jangan. Imam kata, tak apa, kami tunggu. Tu siap-siap terus. Alhamdulillah. Baik, kita berhenti kat mana? Jawi muka surat 15, 14. Bawah sekali. 5 di bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Adapun manfaatnya. Okay. Muka surat 15. Dan daripada Saidina Ali. Ada khilaf. Ingat mazhab dia lagi lah. Betul. Sana. Okey. Okey, ni pula. Baik. Ada. Mantol apa? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan daripada Saidina Ali radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia, tiada menyukakan redha, tiada menyukakan daku jikalau aku mati kecil-kecil dan aku masuk ke syurga, dan jikalau aku besar maka aku mengenal akan Tuhanku. Iaitu yang menyukakan yang menyukakan daku bahawa dibesarkan daku mengenal akan Tuhanku. Okey, baik. Kat sini Saidina Ali kata, rekah dia, andainya aku diberi pilihan, betul tak? Aku tak suka ataupun tak minat untuk mati kecil. Walaupun dari segi hukum budak mati kecil masuk mana? Masuk syurga. Sebab dia tak buat dosa pun. Kan? Dia mati dalam keadaan bersih, masuk syurga. Itu kalau kita tengok tabiat ataupun sikap
para alim ulama, khususnya ulama Yaman, para habaib, kalau dia bersalam dengan budak kecil, dia akan cium tangan budak tu. Dia akan cium tangan budak tu. Sebab apa? Sebab satu tangan yang tak ada dosa, bersih, suci. Moga-moga berkat cium tu kena kat kita juga, tak ada dosa. Jadi, tapi menurut pendapat Saidina Ali, dia kata, aku tak minat lah, aku tak suka kalau mati kecil. Padahal mati kecil tu masuk syurga terus. Mati kecil tu tak ada buat dosa. Tapi dia kata, aku tak suka. Kerana apa? Kerana kalau mati kecil, tak sempat nak menuntut ilmu. Tak sempat nak belajar mengenal Allah. Kerana dia kata, belajar mengenal Allah itu lebih lazat dan lebih sedap daripada janjian syurga kalau mati kecil. Kan? Setakat masuk syurga, memang sonok. Tapi sonok lagi kalau dapat mengenal yang mencipta syurga. Iaitu, maksud di sini, mengenal Allah. Itu maksud dia. Jadi dia kata sini. Dan daripada Saidina Ali radhiyallahu anhu, bahawasanya berkata ia, tiada menyukakan. Tiada menyukakan tu maksudnya reda. Tidak reda lah. Maknanya tak setuju lah. Atau tak minat lah. Macam tu lah. Daku jikalau aku mati kecil. Maksud mati kecil-kecil tu, kalau aku mati pada masa kecil, pada waktu kecil. Okey. Dan aku masuk ke syurga. Kalau mati kecil, mana ada dosa? Masuk syurga lah. Dengan sebab tak ada dosa. Dan jikalau aku besar, besar tu maksud dewasa. Tapi kalau aku tak mati kecil, terus dewasa sampai besar, maka itu lebih baik bagi dia. Maka dia kata, maka aku dapat mengenal akan Tuhanku. Jadi mengenal Allah tu lebih disukai daripada mati kecil terus masuk syurga. Gitu. Itu maksudnya. Iaitu yang menyukakan daku bahawa dibesarkan daku. Aku suka kalau Allah mendewasakan aku sampai besar, sehinggalah serta aku dapat mengenal akan Tuhanku. Ini hikmah ataupun kelebihan menuntut ilmu. Itulah dia. Kalau orang yang dah sampai tahap cinta ilmu ni, Allah lain macam ni. Sampai macam ni, padahal mudah je. Mati kecil, masuk syurga. Tak jadi pilihan dia. Apa sakat masuk syurga tapi tak kenal Tuhan? Aku nak kenal Tuhan. Kerana mengenal Tuhan tu lebih indah dan lebih lazat daripada sekadar masuk syurga sahaja. Itu maksud. Kalau kita tak nak pilih mana? Nak mudah mati kecil nak. Sebab besar tak tahu lagi kita pergi kuliah ke tak. Belajar tu tak tahu lagi. Itu tak apalah. Ni Saidina Ali. Okay. Maka yang terlebih mengenal manusia dengan Allah, yang paling mengenal manusia dengan Allah ialah terlebih mereka baginya takutnya. Maksud dia sini, maka yang terlebih mengenal manusia dengan Allah tu maknanya manusia yang paling kenal Allah. Itu maksud. Sebab ayat Minhajul Abidin ni memang dia halus sikit. Kita kena faham betul apa yang dimaksudkan. Maka yang terlebih mengenal manusia dengan Allah, maksudnya manusia yang paling kenal dengan Allah, lagi tinggi makrifah dia, lagi tinggi dia kenal Allah, lagi tinggi dia yakin dengan Allah, ialah terlebih mereka baginya takut. Orang itu lagi dia kenal Allah, lagi dia takut dengan Allah. Takut bahasa Melayu, cakap Arab takwa. Jadi maksudnya orang yang lagi kenal Allah, lagi takwalah dia kepada Allah. Takwa tu maksud apa? Takut. Lagi dia takut dengan Allah. Takut nak buat maksiat, takut nak buat dosa, kan? Takut melakukan satu benda yang salah. Macam tu kita. Jadi macam kita lah kak. Selalu memang bangun pagi kan. Tiba mana tahu satu hari terlepas terlajak. Memanglah dari segi hadis Nabi, hukum kata kalau kita terlepas
solat kerana kita tertidur, itu tak berdosa, tetapi wajib kita qada. Walaupun begitu, orang yang ada rasa takut dengan Allah tetap dia takut tak? Orang bangun kata astagfirullahalazim, Allah silap aku tu. Dia rasa bersalah tak? Walaupun dari segi hukum tak dihukumkan dosa, sebab dia buat tu bukan sengaja, tak sengaja, tetapi sebab ada rasa takut dengan Allah. Macam tu. Macam kita terbuat maksiat dan sebagainya kan, tersilap, terngumpat orang, tercerita pasal orang, dia cepat rasa bersalah. Ada orang nak dia relax kan. Jadi itu yang kita nak kena tanam. Jadi macam mana nak bagi rasa macam tu? Maka kena banyak menuntut ilmu, mengaji, mengenal Allah. Lagi kuat kita kenal Allah, lagi kuatlah takut kita pada Allah. Lagi kuat dia takut, mulut dia sikit-sikit astagfirullah, sebab dia takut silap. Macam orang menghadap raja, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sampai ribu ampun. Padahal bukan dia buat salah pun dengan raja tu. Dia baru sampai je istana, tapi nak tunjuk dia beradab sungguh dengan si raja kan, maka dia mohon ampunlah sebelum berbicara. Itu baru raja dunia, raja manusia. Ini Allah Ta'ala, lebih lagi lah. Walaupun kita memanglah tak buat dosa apa pun, tapi tetap memohon ampun, kerana mohon ampun tu dengan lambang takut kepada Allah. Macam kita dengan mak kita memang tak setakat ni, tak adalah buat benda yang tak elok dengan mak kita. Tapi sekali-sekala kita balik rumah, kita kata, mak, kalau saya ada buat salah silap, maaf mak lah. Macam tu. Sebab apa? Sebab rasa takut tu ada. Takut apa? Takut mak tak reda. Gitulah dengan Allah lebih lagi. Takut Allah tak sayang kita. Nah, cepat dia minta maaf pada Allah. Cepat dia rasa bersalah dengan Allah. Walaupun silap sikit-sikit pun cepat. Sebab tu orang yang takwa, dosa kecil kan, macam dosa besar dia rasa. Kalau orang yang tak ada takwa, dosa besar pun dia tak rasa macam dosa kecil. Dia buat tak kisah kan. Kita kalau dosa kecil pun dah terasa besar, sebab rasa takut ni pada Allah. Kita kena buat macam tu lah. Kena tanam macam tu. Dan yang terlebih banyak ni mana orang-orang itulah, mereka lah, yakni orang yang bertakwa itu, yang terlebih banyak ibadahnya. Jadi macam mana nak tahu takwa kita tak kat mana? Takut kita pada Allah tu tak kat mana? Nak tahu, tengok ibadah kita. Sebab ibadah ni zahir. Iman dan takwa tu batin. Batin ni maksudnya dia tersembunyi dalam hati. Tapi sembahyang tu boleh nampak, ibadah tu boleh nampak, puasa boleh nampak kat luar. Sebab ibadah tu zahir. Maka nak ukur benda yang tersembunyi, yang dalam hati tak nampak, maka ukur benda yang zahir. Apa zahirnya? Ibadahnya. Jadi, tapi kita jangan tengok orang, kita tengok diri kita. Jangan tengok, slow ibadah, lemah iman ni. Jangan tengok orang. Nah, apa nak tilik orang? Orang nasib dia dengan Allah. Kita ni, kita dengan Allah je kan. Jadi, tengok ibadah kita. Kalau tengok, slow aku ni ibadah ni, maknanya ada something wrong. Kita punya iman tu. Bukan tak ada iman, tapi iman kita tu lemah. Takwa kita tu kurang. Habis macam mana nak buat? Pertingkatkan lagi menuntut ilmu, dan pertingkatkan lagi zikir pada Allah. Sebut nama Allah selalu, supaya hati ni betul-betul gementar dengan Allah. Okay? Yang terlebih banyak ibadahnya. Ini kerana disebabkan terdapat sifat takwa di dalam hatinya. Orang yang ada sifat takwa dalam hati dia, maka dia akan automatik sendiri, ibadah dia akan meningkat. Sebab apa? Sebab rasa takut tu. Dia takut. Dia banyak-banyak semayang sunat. Dia takut kalau semayang fardu dia tu ada kekurangan. Dia akan buat elok-elok. Semayangnya betul-betul, semayangnya tak cincai-cincai. Dia buat macam tu. Cumanya kita ni, kalau ada semayang qada, ada hutang, wajib kita langsaikan hutang dulu. Dan dulu saya berpegang pada pandangan kata, boleh kalau kita ada semayang qada, kita semayang sunat, tapi dalam masa yang sama qada jangan tinggal. Kan? Tapi setelah saya mengaji lagi, sekarang ni apa yang saya pegang,
kalau qada ada lagi, sunat tak pakai. Jadi kalau kita ada qada, ada hutang, settlekan qada dulu. Sebab ada pandangan yang kuat kata begitu. Pandangan yang kuat kata sembahyang sunat tak sah selagi solat qada ada lagi, tak selesai. Malah ada pandangan kata haram dia sembahyang sunat. Maksud haram apa? Berdosa dia sembahyang sunat kalau qada ada lagi. Semula saya tak faham kan asal pula berdosa. Bila dengar hujah dan syarahnya baru faham. Sebab apa? Sebab waktu dia sembahyang sunat tu, dia ada masa untuk sembahyang qada. Tapi kenapa dia tak sembahyang qada? Kenapa dia pilih sunat? Sedangkan qada tu wajib, qada tu hutang. Sunat tu dia bukan hutang, sunat tu macam hadiah aja. Macam kita berhutang dengan orang. Kan? Tapi kita tak bayar hutang dia, kita bagi hadiah kat dia. Orang tu kata daripada hang bagi hadiah kat aku, baik hang bayar hutang aku dulu. Hutang hang tak selesai lagi. Macam tu. Okey. Jadi walaupun begitu ada juga pandangan kata buat dua-dua sekali pun tak apa. Tapi saya lebih berpegang pada selesaikan qada dulu, barulah sembahyang sunat. Barulah buat ibadah sunat. Sebab apa? Sebab tadi lah takwa, kita rasa takut. Hutang ni jangan main-main. Sunat tak dituntut. Sunat ni digalak aja. Tak ada sampai Allah marah kita. Kenapa tak sembahyang sunat? Allah tak marah. Tapi Allah akan marah kita kalau kita tak settlekan hutang kita. Ni solat-solat fardu ni kita terlepas ke, ataupun kita dulu masa kecil-kecil. Kalau kecil maksudnya masa usia remaja dulu ke, kan? Masa zaman muda-muda, lara lagi hati tu masa tu dengan tak sembahyang. Kena qada balik lah sekarang. Sehingga kan orang tanya ulama antara tarawih dengan qada. Qada lagi daripada tarawih tu, Ramadan nanti. Solat tarawih tu sebanyak mana pun 20 rakaat ke 30 rakaat ke, dia tetap ibadahnya sunat, bukan wajib. Jadi yang lebih berat ni wajib. Gitu. Jadi kita kena tanam dalam hati kita rasa takut dengan Allah ni. Kalau tak selesai hutang ni macam mana? Kita hutang dengan manusia pun, manusia cari kita sampai lubang cacing. Dan kalau Allah, lebih lagi ya, Allah akan tuntut nanti hari akhirat. Jadi kita buat sampai kita, kalau kita tahu bilangan dia, ikut bilangan lah. Tapi kalau tak tahu bilangan, kita letak anggaran yang tertinggi. Kita rasa berapa, kan? Tu buat sungguh-sungguh. Terlebih tak apa, jangan terkurang. Terkurang yang masalah. Kalau terlebih, patutnya sebenarnya hutang tu dah selesai dah. Tapi sebab dia takut-takut ni, takwa tadi ni, ada takwa dalam hati dia, takut dia buat lagi, maka tak usah risau. Yang lebih tu Allah tetap akan terima. Kata ulama, jadi sunat hukumnya. Jadilah pahala sunat. Jadilah ibadah tu sembahyang sunat. Jadi lebih tak apa, jangan kurang. Kurang yang masalah. Gitu. Okay? Dan yang terlebih baik mereka itu itu dari kalangan mereka itu, ini tanda dia lagi. Tanda orang ada takwa dalam hati. Dan terlebih baik mereka itu ialah mereka yang menasihatkan. Orang yang ada takwa, bukan dia takut pada diri dia. Bukan setakat dia takut pada dirinya saja. Dia takut juga untuk orang lain. Dia alaikum bil jamaah, dia hidup berjemaah. Sebab tu dia akan memberi nasihat kepada orang lain sekiranya nampak ada sesuatu yang tak kena. Yang kita kadang-kadang salah faham, kalau kita warak seorang, zikir seorang, orang buat maksiat keliling buat tak kisah. Tu tak betul, tu bukan takwa tu. Tu tipu kan? Itu tipu. Kan? Itu bajet takwa je istilah dia. Maknanya lagak takwa je tu. Kalau betul takwa, dia takkan biarkan umat sesat. Kan? Dia tengok masyarakat tak betul, dia akan tegur. Itu baru takwa. Sebab apa? Sebab dia takut. Kalau dia memang betul, dia betul. Tapi masyarakat tak betul. Allah turun azab. Allah bukan pilih-pilih. Sebab dia takwa seorang, rumah dia tak kena banjir. Rumah orang lain semua kena banjir. Tak. Allah turun azab, semua kena. Bila Allah turun azab, semua kena, maka dia takut. Dengan azab Allah takut, nanti dengan aku pun kena. So kalau Allah tanya, kenapa kau tak tolong orang lain?
Kenapa kamu tak tegur orang lain? Allah akan tanya aku. Jadi dia takut situ, dia akan memberi nasihat. Memberi tunjuk ajar. Jadi kita kena buat kerja. Dakwah ni kita kena buat. Nasihat orang dan sebagainya. Bila perlulah. Tengok pada keadaan. Tengok orang buat maksiat, jangan diamkan maksiat. Okay? Pada Allah. Maknanya pada Allah tu untuk Allah lah. Memberi nasihat tu kerana Allah. Iaitu memberi nasihat hambanya di dalam jalan menghampirkan kepada Allah Ta'ala. Dia kongsi ilmu, dia nasihat untuk ajak orang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang bertakwa. Kata Habib Sumaid, dia kata belajar ilmu tu bagus, tapi untuk mengekalkan ilmu dan mengamalkannya hendaklah diajarkan kepada orang lain. Itu baru dikira membalas syukur Allah beri kita ilmu. Jadi jangan kita ada ilmu, kita buat diam, kita seorang. Tak betul. Bila ada ilmu, sampaikan pula pada orang lain. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Maknanya sikit pun tak apa. Janji kongsi-kongsi ilmu tu. Maknanya tegur menegur, nasihat menasihati. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah agama nasihat menasihati. Nampak orang tak kena? Lepas tu kita dalam berkawan, jemaah masjid surau. Nampak kawan kita tercicir seorang. Selalu sama-sama. Tapi seorang dah mula dah tak nampak gimana, tak tahu. Cari dia balik. Jangan biar. Kita buat pula grup untuk kutuk dia. Situ salah. Kata, apa nak jadi dia ni? Dulu bagus dengan kita, lari lah. Itu tak kena. Itu bukan menyelamatkan umat. Itu menghancurkan umat. Jadi kalau betul, kan, kita kasih, kita sayang, kita ada takwa dalam hati, cari dia. Tanya dia, jom lama tak nampak pergi ni surau. Meh kami rindu je. Kita selalu sembang sama-sama. Lah ni, kamu dah tak ada. Kan? Meh datang, pujuk dia balik. Supaya dia kembali balik. Sama juga situasi, andai kata yang tercicir tu kawan lain, kita. Ada sendiri. Lepas tu orang tinggalkan kita dan orang kutuk kita. Kita pun jadi akhirnya jadi makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh. Nak datang pun malah aku pipi dia kutuk aku. Jadi sebenarnya bukan lagi menyatukan, lagi merenggangkan. Jadi macam mana nak buat? Ada. Jadi kalau kita tercicir pun kita mengharapkan orang tarik kita. Betul tak? Orang selamatkan kita. Begitu juga orang lain. Jadi kalau orang lain tercicir, sama-sama kita selamatkan dia juga. Kan? Kita tengok jiran-jiran kita, kawan-kawan kita buat tak peduli, masjid surau, solat Jumaat, kuliah agama. Kita tarik dia pelan-pelan, pujuk dia. Itu maksud nasihat menasihati. Itulah tanda seseorang itu ada takwa dalam hati dia. Jadi kita dapat faham dari ini, orang yang paling terbaik, orang yang paling mengenal Allah, ma'rifatullah, orang yang ada takwa dalam hati dia. Takwa tu maknanya takut kepada Allah. Macam mana nak tahu ukuran takwa kita? Terlihat dengan ibadah kita. Lagi banyak ibadahnya, bukan setakat lagi banyak. Kalau banyak tapi tak kualiti, tak jadi juga. Lagi kualiti ibadahnya, itu lebih tepatlah. Sebab kalau semayang tarawih 20 rakaat banyak, tapi siap 15 minit. Macam mana? 20 rakaat 15 minit siap. Baca Fatihah tak tahu mana hujung mana pangkal. Mana-mana tolim. Itu tak ada guna pun, walau banyak macamnya 200 pun tak guna. Okey, jadi bukan pasal banyak, pasal kuantiti. Walaupun hanya sekadar 2 rakaat, tapi 2 rakaat dia tu hebat. Khusyuk betul-betul, semayang betul-betul, baca betul-betul, dan tadabbur pula ayat yang dia baca faham. Tengok. Kan? Macam doa yang betul-betul dia faham apa yang dia minta daripada hati dia. Itu lebih, orang cakap apa? Lebih elok daripada doa yang walaupun panjang tapi tak faham apa makna, main sebut gitu je. Akhirnya kosong aja doa. Mula tangan duduk atas, lama bawah. Jadi malas itu. Betul tak? Kalau betul kita faham apa kita minta, bukan dari atas turun bawah, dari bawah naik ke atas. Kita makin tinggi angkat, ya Allah tolong ya Allah. Itu beza.
Tak apa, cakap Melayu tak apa. Orang Arab memanglah dia doa cakap Arab sebab dia Arab dah. Kita Melayu, cakap Melayu tak apa, Allah terima. Sebab doa ni permintaan, tak ada hukum pun kata wajib doa dalam bahasa Arab. Melainkan itu dalam masalah khutbah Jumaat. Tapi dalam bab kita biasa ni, doa cakap Melayu tak apa. Bahasa yang mudah. Yang lebih baik datang daripada hati kita sendiri, minta sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala tu. Itu takwa tu. Baik. Kemudian kita sambung sikit. Dan ada pun syiddahnya. Okey, selepas ni dia nak cerita tentang kesusahan dalam menuntut ilmu. Setiap yang elok, yang baik, yang bagus, dia tak akan dapat dengan mudah. Dia mesti ada cabarannya. Dia mesti ada pengorbanannya. Dan dia mesti ada kesetiaannya. Di situ kita akan diuji. Nah, begitu juga macam contoh, tak payah kata bab akhirat, bab dunia pun. Kalau kita nak memiliki rumah banglo yang besar untuk mencapai jadi jutawan, adakah mudah? Tak. Kena bekerja keras. Kan? Macam kita tengok siapa nama tu? Datuk apa? Datuk Alif apa? Datuk Alif Syukri. Dia pernah lah cerita pengalaman hidup dia sebelum dia jadi jutawan dulu. Dia meniaga tepi pasar malam gitu. Dia kata niaga gitu. Tapi sungguh-sungguh lah. Dia pernah minta nak buat loan bank reject dia. Kan? Sebab tak ada guarantor, tak ada apa. Kan? Tapi tak apa, dia pelan-pelan. Dia cerita macam tu lah, tak tahu lah. Kan? Tapi nak ceritanya, dunia memang macam tu lah. Itu baru dunia, dan akhirat lebih lagi lah. Akhirat lebih lagi. Kan? Akhirat lagi lah kita nak dapat syurga Allah. Bukan satu benda yang mudah-mudah. Kan? Kalau kita ratik zikir sebut syurga pun belum tentu dapat lagi syurga. Syurga. Sampai putus tali tasbih sebut syurga, belum tentu. Ya tak? Jadi makna kata itulah kesusahan untuk mendapat sesuatu yang sangat bernilai. Begitu juga dengan ilmu. Nak dapat ilmu ni bukan satu benda yang bermudah-mudah. Dia susah. Tapi tak mustahil. Bukan macam tu ni. Walaupun susah tapi tak mustahil. Macam juga nak jadi wali, tak salah. Nak jadi wali atau niat nak jadi wali, tak salah. Cuma jangan kita faham maksud wali tu jalan atas air. Maksud wali tu terbang, bukan. Tapi yang kita faham maksud wali tu kekasih Allah. Jadi kita bercita-cita nak jadi wali Allah. Maksudnya bercita-cita nak jadi kekasih Allah. Ada apa? Memang itu sepatutnya pun. Nah, setiap daripada kita kena ada rasa nak jadi kasih Allah. Jadi nak jadi wali Allah lah. Tapi orang kata susah, payah nak jadi wali ni. Tapi ingat satu, tidak mustahil. Walaupun ia susah, tapi tak mustahil. Tahu tak? Ya, aku nak jadi jutawan lah. Dia cakap dengan kawan ni, sembang, bab dunia lah. Aku nak jadi jutawan, aku nak beli kereta Lambo, kereta Ferrari, apa semua, rumah banglo 3-4 tingkat, gini. Kata, betul ke ni? Duduk dengan tuntung pun, kata. Kenapa? Ya ke ni? Boleh sampai ke situ? Tak? Walaupun memang nampak susah, tapi istilahnya tidak mustahil. Kita tak tahu nasib orang, rezeki orang. Durian runtuh ke mana, tiba-tiba boleh projek mana-mana ke apa ke. Sama juga kalau itu dunia, akhirat pun macam tu juga. Jadi, walaupun susah, tak mustahil. Tak mustahil, tuan-tuan yang ada depan saya ni, boleh jadi ustaz. Malah bukan jadi ustaz, jadi ulama pun boleh. Saya dulu, saya duduk bawah juga sama dengan tuan-tuan. Duduk bawah. Yang kita itu jajak angguk. Tak faham pun buat angguk lah. Maksud tu. Kena. Kan? Saya dengar kuliah Ustaz Fawaz Makjan. Saya dengar kuliah Ustaz Jafri Mahmudi. Saya dengar lagi apa? Kuliah Ustaz Ahmad Usah. Saya duduk bawah. Dengan kuliah Ustaz Zaidrus. Semua ustaz-ustaz kita dengar kuliah. Tapi siapa sangka hari ni, orang panggil jemput saya, tengok forum perdana, siapa rakan panel? Ustaz Fawaz Makjan. Dulu saya duduk bawah dengar kuliah dia. Lain ni saya duduk sebelah dia. Dan dia pun salam saya, dia panggil saya ustaz. Dulu saya yang panggil dia ustaz. Dia kata, ustaz. Oh, sihat ustaz. Dia kata, Ustaz Fawaz, saya pernah. Ustaz Jafri, saya pernah kuliah dengan dia juga. Pada Ustaz Jafri Mahmudi. Cuma Ustaz Jafri masuk TV, saya masuk CCTV.
Kan? Tu. Tapi makna kata tak mustahil. Dan kita pun tak pernah sangka benda-benda macam tu nak berlaku. Tujuan asal duduk di pondok mengaji nak betul diri aja. Tapi dah Allah letak begini jalan dia. Dan itulah kurniaan Allah, itulah rahsia Allah. Kita tak tahu. Dan kita tak tahu siapa kita di hadapan. Sebab tu kita kena sangka baik dengan Allah. Tak tahu. Silap tuan-tuan, ada yang bakal menjadi wali pada masa akan datang. Kita tak tahu. Jadi teruskan istiqamah berilmu dan beramal. Terus. Tak belik. Kalau Allah nak buat seseorang berubah, tiba-tiba berubah secara drastik. Allah boleh buat. Imam Ibn Hajar mengaji 40 tahun tak faham-faham. Bukan 4 tahun, 40 tahun. Tak faham-faham dia. Akhirnya dia merajuk, dia keluar daripada pondok dia. Dia keluar daripada pondok dia, dia duduk kat dalam sebuah gua. Menung situ. Dia kata, apalah nasib aku. Mengaji 40 tahun tapi tak faham-faham. Tiba dia nampak air menitik. Kan kat dalam gua kan ada dia tu. Jadi tik, tik. Dia tengok air menitik sampai berlubang batu. Dia kata air ni sifat dia lembut. Batu ni keras. Tapi sebabkan air ni menitik di tempat yang sama sampai berlubang batu. Takkanlah hati aku keras macam batu, dia kata. Dia dapat semangat balik. Allah memberikan hidayah dia melalui air, titisan air tadi. Dia pun datang semangat balik, dia pun masuk balik pondok dia dan dia teruskan lagi dia mengaji sehingga kan kata Tok Guru, Allah berikan terbuka, dipanggil futuh. Kalau bahasa orang panggil, bahasa orang mengaji kita panggil futuh. Futuh ni maksud ada satu orang dia belajar sikit tapi ilmu masuk laju. Ada orang jadi macam tu. Sebenarnya mudah bagi Allah nak buat. Cumanya Allah nak uji kita. Kalau Allah nak bagi futuh kat kita, kita belajar syak masuk. Tu yang sampai Imam Syafi'i terpaksa tutup dengan tangan bila dia baca kitab. Sebab apa? Kenapa orang tanya dia, kenapa kamu tutup dengan tangan sebelah muka surat ni? Sebab dia kata kalau aku tak tutup, takut aku terbaca juga. Kalau aku terbaca, terus aku hafal. Dahsyat. Imam Syafi'i baca je, terus hafal. Kita baca tak hafal-hafal. Begitu bukan Imam Syafi'i, kita Haji Syafi'i. Haji Fi'i. Tapi tak apalah. Tapi tak mustahil kalau boleh jadi macam dia juga. Terus. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berputus asa. Akhirnya Imam Ibn Hajar yang tadi tu, Allah bukakan futuh ilmu pada dia, sehingga dia karang kitab Tuhfah, kata Tok Guru, sama tinggi dengan orang berdiri. Kita berdiri, kitab dia setebal tu. Punya alimnya ilmu dia. Kalau Allah nak bagi, Allah nak buka futuh pada kita ni. Jadi jangan pernah berputus asa. Dan ada pun syiddahnya, syiddah tu maksudnya bersangatan, kepayahan. Iaitu yakni kepayahan, kesusahan. Kesusahan apa? Dalam menuntut ilmu. Maka dia kata iaitu buangkan. Buangkan maksudnya meletakkan. Maka kamu meletakkan olehmu, letakkan akan dirimu di dalam ikhlas. Kenapa dia kata buangkan? Mana soalan maksud campakkan diri kamu ke dalam ikhlas. Letakkan diri kamu ke dalam ikhlas pada menuntut bagi ilmu. Itu kunci pertama. Kunci pertama, nak orang cakap apa, nak mudah menuntut ilmu, nak senang boleh dapat faham dan dapat amal. Kunci pertama ialah ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni baca dalam suratul ikhlas. Suratul ikhlas tapi tak ada ayat ikhlas dalam ni, betul tak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Kan? Lain kalau sebut qul huwallahu ahadul ikhlas ke, ada tak perkataan ikhlas tu? Ini tak ada. Mana? Habis kenapa dinamakan suratul ikhlas? Sebab makna ikhlas duduk pada 4 ayat dalam suratul ikhlas. Tapi saya tak nak huraikan 4 lah, panjang pula. Saya ambil satu sudah. Ayat pertama Allah kata, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Jadi makna ikhlas, kamu buat untuk Allah yang Maha Esa. Apa maksud Esa? Satu. Kamu buat semata-mata untuk Dia sahaja. Itu ikhlas. Itu makna ikhlas. Ikhlas ni bukan cakap. Kadang dia cakap, saya ikhlas ni Ustaz. Tak ikhlas tu.
Orang kalau ikhlas bukan cakap. Ikhlas ni dia buat. Dan dia tak perlu cakap dengan siapa-siapa pun. Madai dia buat tu betul-betul kerana Allah. Kan? Bukti dia buat kerana Allah. Apa pun orang kata dia tak peduli. Orang kutuk ke, orang puji ke, sama je dia. Dia semayang, rajin semayang sunat. Ataupun contoh, rajin baca Quran. Orang pun kata, baca Quran nak tunjuk kat orang lah. Dia tak marah. Dia baca je lah, baca. Dia peduli, lantak apa. Orang tu bukan tahu hati kita. Dia nak cakap kita tak ikhlas ke apa, lantak dia lah. Lepas tu datang pula kawan yang lain berkata, uish, sedap lah baca Quran, pandai baca Quran, power bagus lah, warak lah. Tak jadi apa kat dia. Dia kata, tak lut. Tu baru ikhlas. Sebab dia buat bukan kerana orang puji, dia buat bukan kerana orang hina, tapi dia buat kerana Allah sebetulnya. Tapi kita takut-takut yang bagian orang kutuk tu yang kita boleh lawan. Kan? Ya apa baca Quran konon nak tunjuk kat orang, kita pun tak tahu kita baca. Tiba datang kawan yang puji. Bagus warak sungguh. Sedap baca Quran. Mula kata. Kat kening lah apalah mula. Itu yang situ bahaya. Sebab tu ujian penghinaan orang kadang-kadang kita boleh lawan. Pujian orang tu yang berat. Orang puji kita kadang kita tak tahan. Kan? Kadang ubat yang pahit kita boleh telan. Tapi gula yang manis kita jadi orang cakap apa? Tak boleh nak kontrol. Akhirnya tu yang kena kencing manis. Puji ni dia macam gula. Sikit-sikit tak apa. Buh kat dalam air, gula sikit-sikit bagi ada rasa manis sikit. Okey. Tapi kalau buh lebih, macam tu dekat puji. Sikit-sikit tak apa. Tapi kalau puji tu lebih-lebih, habis kita. Kalau penyakit jasmani ni potong kaki. Tapi kalau penyakit rohani bukan potong kaki, potong hati. Hati dia akan jadi rosak. Kan? Jadi dia rasa hebat, gah kat orang dan sebagainya. Itu lagi bahaya. Dan adalah meletakkan oleh akan dirimu dalam ikhlas pada menuntut bagi ilmu. Ikhlas betul-betul menuntut ilmu ni. Jangan kira siapa-siapa. Lepas tu kongsikan pula ilmu pada orang pun dengan keikhlasan. Bagi walaupun dia tak bagi kat apa-apa kat kita, tapi kita nasihat dia, kita ajar dia. Dan adalah tuntutmu. Yang ni belajar itu akan ilmu itu. Sebagai tuntut hendak mengerjakan amal. Jadi untuk nak bagi betul ilmu kita, mengaji kita tu ikhlas, dia ajar ni Imam Ghazali ajar kita satu-satu. Dia kata mula-mula dia kata untuk mengelak daripada kita susah dalam menuntut ilmu, maka ikhlaskan hati kita dalam menuntut ilmu. Untuk nak bagi ikhlas pula macam mana nak buat? Niatkan kita menuntut ilmu tu, belajar ilmu tu sebab kita nak beramal. Bukan sebab nak ajar orang sangat. Bukan sebab nak tunjuk kat orang kita banyak jilid kitab kita khatam. Tidak. Tapi tujuan belajar sebab nak beramal. Contoh kata Tok Guru, kenapa kita belajar ambil uduk? Sebab kita nak ambil uduk dengan cara yang betul. Kita belajarlah ambil uduk. Kenapa kita belajar bab semayang? Sebab kita nak semayang cara yang betul. Supaya semayang kita tu sah, Allah terima. Maka kita belajar bab salat. Kan? Jadi belajar tu tujuan untuk beramal. Baru kita faham matlamat kita. Sehingga kan kita faham, kalau aku tak belajar ni, sekali amal aku entah jadi macam mana tahu. Jadi kita belajar tu sebab kita nak buat amalan tu. Jadi jangan sampai kita ambil macam-macam ilmu, satu amal pun tak ada. Ambil kat ustaz ni gini, ambil kat tok guru ni gini, ambil kat orang ni begini ilmu. Macam-macam ilmu. Balik rumah tidur membangkang aja. Tak mau begitu. Sebab itulah ambil ilmu tak apa, tak banyak pun ilmu dia. Tapi tujuan mengambil ilmu tu untuk beramal. Ilmu sedikit tapi amal banyak. Tak apa, itu lebih bagus daripada ilmu banyak tapi amalnya sedikit. Sebab yang nak bawa balik bertemu Allah, amal itu. Okey, ni faham? Kan? Baik, tuntut hendak mengerjakan amal melalui ilmu yang dimengaji tadi. Dan tiada tuntut untuk riwayat mengajar jua. Jua tu maksud sahaja. Maksudnya bukan sekadar menuntut ilmu tu niat dia hanya untuk mengajar saja. Ya, mengajar tu perlu. Sebab mengajar, dengan kita mengajar orang, kita akan jadi kekal
ilmu kita tu jadi ilmu tak hilang. Kalau kita tak mengajar, ilmu kita boleh hilang sebab benda tak guna, lama-lama hilang. Macam barang kat rumah kita, bila jarang kita guna, kita pun tak ingat letak mana. Tapi kalau barang selalu guna, kita tahu dia duduk mana. Kan? Macam tu juga ilmu. Kalau kita tak guna dia, lama-lama ilmu tu bukan hilang sebenarnya, cuma kita tak tahu buh mana. Jadi kita jadi tak ingat. Atau kata tak ingat lah pula. Sebab apa? Sebab jarang sebut ayat Quran je juga. Kalau kita hafal ayat Quran, selalu kita baca, ingatlah kat kepala. Tapi kalau kita hafal dah, tapi jarang baca balik ayat tu, lama-lama dia jadi macam tak ingat, jadi hilang. Apa ayat ni? Lupa dah. Sebab apa lupa? Sebab jarang disebut, jarang diguna. Apa tu? Jadi, untuk nak bagi ingat, kita kena selalu ulang. Jadi, ilmu pun gitu. Nak bagi ilmu tu betul-betul masuk dalam kepala kita, tak hilang, dia kekal, maka kita mengajar. Dengan mengajar tu, ilmu tu akan selalu kita keluarkan balik. Jadi, dia jadi ingat. Tapi, Syekh kata, Imam Ghazali kata, jangan sampai kamu niat menuntut ilmu itu untuk mengajar sahaja. Bukan mengajar tu salah. Tapi semata-mata belajar sebab apa ni? Sebab aku nak ajar orang. Bukan itu. Tapi yang paling pertama sekali, menuntut ilmu sebab aku nak beramal dengan ilmu yang aku belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, barulah untuk aku kongsi pada orang lain dengan dakwah, dengan nasihat dan untuk mengajar orang lain. Barulah niat hati kita dalam menuntut ilmu itu jadi ikhlas. Okey? Boleh? Jadi kita berhenti setakat ni ya. Kita akan sambung. Maka ketahui olehmu bahawasanya kebinasaannya. Berhenti kat situ. Dan lepas ni dia nak cerita cakap apa, susah payah, cabaran, mehnah, tribulasi dalam menuntut ilmu ni. Bukan satu benda yang mudah lah. Tapi ingat, tidak mustahil. Boleh. Boleh. Waalaikumsalam. Qadha. Betul. Kita kongsi soalan dulu. Soalan Ustaz Zakaria kita tanya, kalau kita masuk masjid dan waktu tu waktu duha, jadi ada orang sebut kata tapi kita semayang tu semayang qada sebab mungkin kita ada hutang, subuh tadi tak bangkit ke macam mana, kita semayang subuh, tapi kita akan dapat pahala subuh juga dapat, pahala datang masjid pun dapat, pahala duha pun dapat. Jadi apa pendapat? Okey, sebenarnya saya tak layak memberi pendapat sebab saya bukan ulama. Cuma kita nakal balik apa yang disebut oleh ulama. Dan benda tu betul. Sembahyang ni bila bertepatan dengan tempat dia, kita akan dapat pahala dia. Tapi kita tak boleh gabung-gabung niat. Contoh kita nak sembahyang tadi macam tahiyatul masjid tadi, kita pun niat sahaja aku sembahyang qada subuh, sekali tahiyatul masjid, sekali apa lagi ni? Duha. Itu tak boleh. Tak boleh digabungkan niat antara yang fardu dengan yang sunat. Jadi kita sembahyang je qada, sahaja aku sembahyang fardu subuh, qada hutang kerana Allah Taala. Kita niat gitu. Jadi dan berbetulan masa kita sembahyang tu adalah waktu duha, maka kita akan dapat pahala duha. Dan berbetulan sembahyang kita waktu itu adalah kerana masuk masjid juga, dapat juga pahala tahiyatul masjid. Walaupun kita tak meniatkan dia. Itu ada satu pandangan, ada satu pendapat. Ada juga pendapat kata tak. Ada pendapat kata qada saja. Pahala tahiyatul masjid dapat, pahala apa satu lagi tadi? Duha tadi tak dapat. Jadi ini nama pun qaul, ini pun namanya pendapat ulama. Berdasarkan dia kaji hadis ke, dia kaji ayat Quran ke, dengan ilmu dia, itu pendapat. Jadi ada dua pandangan. Ada pandangan kata dapat, ada pandangan kata tak dapat. Ada pun yang nak bagi pahala, tak bagi pahala tu kerja siapa? Kerja ulama, kerja Allah. Jadi kita buat ajalah. Dan husnuzan pada Allah, sangka baik dengan Allah, Allah bagi kita pahala. Sebab tu ada orang kata kita contoh kita puasa qada. Kan?
Dulu ada tahun lepas ada masalah apa tahu, tertinggal puasa, kita pun puasa qada, dan puasa qada kita bertepatan hari Isnin. Kita hari Isnin tu kita puasa qada. Maka ulama jawab, puasa qada dia selesai, pahala puasa sunat Isnin tu pun dia dapat sebab bertepatan waktu tu dengan waktu sunat. Okey. Moga-moga begitulah. Allah kurniakan, Allah mudah dia bagi Allah. Allah nak bagi pemurah penyayang Allah. Allah nak bagi pahala banyak mana pun boleh kalau Allah nak bagi. Kan? Tinggal lagi tergantung hubungan kita dengan Allah. Contohlah. Kan? Ini contoh aja. Ada orang yang tak berapa rapat dengan saya. Kenal-kenal gitu saja. Dia minta duit sikit sebab dia tak ada duit nak beli makan, dia kata. Saya insya-Allah saya bagilah. Contohlah ni contoh aja. Jangan minta pula ni. Saya pun bagilah RM5. Kan contoh RM5. Ambil lah buat makan saya kata. Dan contoh orang pergi jalan kita tak kenal pun kan. Tiba kata, "Bang, duit sikit bang, lapar bang." Kita bagilah RM5 sedekah. Berbeza pula kalau Burhan minta kat saya. "Bang, ana lapar lah bang, ana tak ada duit lah nak makan." Agak-agak ana bagi berapa? RM50. Faham? Padahal dia pun minta, orang tu pun minta. Tapi sebab apa beza saya bagi? Sebab Burhan antara orang yang saya kenal dan saya rapat. Saya tahu dia macam mana apa semua. Kan? Orang yang tadi saya tak kenal dan tak rapat. Dan saya silap dalam hati pun tak ada kasih pun pada dia. Cuma kita kasih sebagai sesama manusia dia. Tapi kalau anak murid dia lain. Kan? Lagi-lagi pula kalau anak sendiri minta pula. Tadi Burhan 50. Ni anak saya Omar. Abi. Nah, 500 tu pun. Dan bini pula minta. 5,000. Kan? Nak ceritanya apa? Nak ceritanya begitulah Allah. Kalau saya, Allah lebih lagi, Allah Tuhan. Lepas tu kadang-kadang kita buat amal. Orang ni pun buat amal, orang tu buat amal. Tapi kalau Allah nak bagi orang tu lebih, sebab dia rapat dengan Allah. Kan? Dia rapat dengan Allah, dia kenal Allah sayang kat dia. Kadang-kadang dia buat sama je. Orang ni pun buat 2 rakaat, dia ni pun buat 2 rakaat. Tapi dia ni yang buat 2 rakaat, Allah bagi pahala lebih kat dia. Sebab Allah sangat sayang pada dia. Sebab hubungan dia dengan Allah sangat rapat. Sebab tu antara kerja yang kita kena buat, rapatkan hubungan dengan Allah. Tu. Bila dah rapat Allah, macam-macam Allah bagi. Percayalah cakap saya. Macam-macam Allah bagi. Pas satu, rezeki, nikmat, macam-macam. InsyaAllah. Boleh lah? Jadi cukup dah tu tak? Cukup sekadar tu pada pagi ni. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan, keterlewatan. Tapi akhirnya kita berjumpa juga dan dapat juga kita berkongsi ilmu. Ingatkan tak ada dah. Kan? Tapi dapat juga kita kongsi ilmu. Alhamdulillah. Ini rezeki dan nikmat Allah beri kat kita. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Alif tadi tak sebut. Alif minta pun dapat. Kau majuk lah Burhan seorang ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.